menemukan dua pasukan yang nampak agak ketara sebenarnya sedang memuncak prestasi mereka dengan kedua-dua pasukan yang pada musim lalu Piala Malaysia terkandas di peringkat separuh akhir. Felda bertemu pasukan PKNS. Kalau pasukan Felda telah menumbangkan pasukan hot favourites, boleh kita katakan juara Piala AFC, juara Liga Super JDT, khususnya dengan kemenangan di tempat lawan di Stadium Lakin 2-1 menumpaskan JDT. Pasukan Kedah Darul Aman juga juara 4 kali, tidak kurang hebatnya, datang ke stadium ini di Stadium Majlis Perbandaran Selayang pada hari Sabtu yang lalu dalam pelawanan suku akhir kedua. Bagaimana setelah mereka terikat ataupun pasukan Kedah dengan PKNS terikat satu sama di Alostar, tetapi Kedah menampakkan gaya yang tersendiri, kemenangan 3-1 ke atas pasukan PKNS untuk melangkah ke peringkat separuh akhir ini. Jadi satu pertembungan yang benar-benar menarik. Dua pasukan yang cemerlang mencatat kemenangan di tempat lawan pada peringkat suku akhir kedua. Manakala satu lagi perlawanan separuh akhir TM Piala Malaysia 2015 pada malam ini, iaitu di antara pasukan Pahang dan Selangor. Buat kita di Selayang bersama kita pada malam ini iaitu bekas penyerang kebangsaan iaitu Akmal Rizal Ahmad Rahli yang juga bekas pemain pasukan Kedah. Kesebelasan utama terus saja untuk Akmal. Satu perlawanan yang tentunya mencabar untuk kedua-dua pasukan. Ya, perlawanan yang saya rasa memang mencabar untuk pasukan tuan rumah Felda United dan juga pasukan Kedah, kerana kita tahu Felda United baru saja menewaskan juara Piala AFC iaitu JDT, manakala Kedah sekali lagi terbang tinggi untuk layak ke separuh akhir, mengulangi pencapaian pada musim lalu dengan berjaya mengalahkan PKNS dalam saingan suku akhir pada hari Sabtu lepas. Tadi digambar sebentar tadi terlibat jurulatih berpengalaman iaitu Irfan Bakti Abu Salim. Sambil kesebelasan utama tadi pasukan Felda tanpa Indra Putra Mahyudin dan Kristi Jayasilan. Akmal, kalau kita perhatikan kesebelasan utama pasukan Kedah daripada barisan ataupun aksi cemerlang suku akhir pertama hanya ketiadaan Badrul Bakhtiar, tetapi memasukkan seorang pemain berpotensi, penyerang ataupun pemain sayap lincah, itu Farhan Roslan. Ya, dengan ketiadaan Badrul saya rasa tidak terlalu merecatkan percaturan pasukan Kedah, kerana kesebelasan yang diturunkan adalah kesebelasan yang sentiasa diturunkan dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini, dan adanya Farhan mungkin mampu untuk membantu pasukan. Ini dia wajah penyerang gantian ataupun pemain yang dimasukkan menggantikan. Tugas yang besar sebenarnya untuk penyerang muda pasukan Kedah itu. Muhammad Farhan Roslan masuk mengisi kesebelasan utama pasukan Kedah yang tidak pulang ke Alostar selepas suku akhir pertama, menundukkan pasukan PKNS. Farhan Roslan mengambil tempat Badrul Bakhtiar sebentar tadi. Tafakur seminit bagi memperingati kemangkatan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Kedah pada 29 November yang lalu. Sambil kita juga dapat lihat bagaimanakah bentuk cabaran yang bakal ditampilkan oleh penjaring utama pasukan Felda United, iaitu Thiago Augusto, pemain import dari Brazil, memakai jersey nombor 49. Dia telah menjaringkan 6 gol dalam 8 perlawanan. 6 perlawanan di peringkat kumpulan, 2 perlawanan suku akhir. Dia menjaringkan gol satu sama ketika seri dengan pasukan JDT di Stadium Selayang. Dan sudah itulah pada malam ini, walaupun Felda beraksi di tempat sendiri, tetapi Kedah datang ke Stadium Selayang menentang pasukan PKNS, mencatat kemenangan. Jadi kalau nak dikatakanlah isu beraksi di Stadium Selayang ini berbekalkan dengan kemenangan ke atas PKNS, pasukan Kedah mungkin tidak begitu boleh menghadapi masalah yang besar untuk menyesuaikan diri. Ya, saya rasa beraksi di Stadium Selayang tidak menjadi suatu masalah, kerana penonton-penonton yang membanjiri stadium pada malam ini juga rata-rata adalah penyokong dari pasukan Kedah. Jadi saya rasa pemain-pemain begitu bersemangat walaupun main di tempat lawan, tapi saya rasa mereka akan melakukan sesuatu dalam perlawanan pada malam ini. Sepak bola dilakukan oleh pasukan Kedah Lang Merah dalam perlawanan yang turut disaksikan oleh Tunku Laksmana Kedah, Tunku Abdul Hamid Thani almarhum Sultan Badli Shah di grandstand di tempat duduk utama, tempat duduk diraja, bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah iaitu Datuk Seri Muklis Mahathir. Jadi terjatuh nampaknya di situ
Masakan awal yang cuba dilakukan oleh pengganti Badrul Bakhtiar, Farhan Roslan mendapatkan sepakan percuma di Stadium Selayang separuh akhir pertama DM Piala Malaysia 2015. Pengadil perlawanan Muhammad Zohri Tajuddin tidak beragak-agak. Zohri yang akan dibantu oleh MC Vanesen dan juga Anwar Musa, dua pembantu pengadil, manakala pemain keempat iaitu Wan Zainuddin Harun. Sedikit kontroversi berlaku dalam sebuah akhir kedua Kedah menentang PKNS, tapi tumpuan sepakan percuma ini diperoleh oleh pasukan Kedah. Minit-minit awal baru saja bermula. Syukur Adan mengepalai barisan pertahanan. Syukur berada di situ, tandukan dibantu oleh Syamim Ahmad. Pasukan Felda cuba menguasai dan kali ini kekasaran yang dilakukan oleh Farhan Roslan atas pemain Felda, iaitu Syahrul Sa'ad, pemain kebangsaan. Berikan percuma untuk pasukan Felda. Sepakan yang akan diambil oleh penjaga golnya Muhammad Farizal Harun. Cari Tiago Agusto melonjak di situ. Zahrahan Krangga, pemain import yang menjadikan gol cemerlang ke pasukan Felda, menundukkan pasukan JDT. Gol kemenangan JDT di Lakit meleburkan ataupun menamatkan rekod cemerlang 40 perlawanan tanpa kalah pasukan JDT di Stadium Lakit. Zahrahan Krangga juga menjadi harapan sudah pasti untuk pasukan Felda mengukir ataupun mencari bekalan selesa sebelum bertandang ke Alostar Stadium Darul Aman separuh akhir kedua pada Ahad ini. Sepakan percuma pula sekali lagi dimiliki oleh pasukan Felda yang akan diambil oleh Boyan Miladinovic, walaupun dari jarak yang agak jauh. Benteng 3 pemain Kedah tetap didirikan oleh Farhan Roslan dan juga Liridon Krasniki. Da Silva, rebatan terus tertampan kepada Da Silva. Sedikit rekaan sana, hantaran ke belakang daripada Syafizan Hashim, cuba dapat dikawal oleh Tiago Agusto di garisan tepi. Saksikan ataupun perhatikan keyakinan dan kemantapan center back pasukan Kedah dari Korea, Bang Chung Hwan. Namun masih lagi dalam masakan yang dilakukan oleh pasukan Felda. Cross dari Syahrul Sa'ad, bahaya kedudukan untuk pasukan Kedah. Masakan yang dilakukan oleh Tiago Agusto di situ. Minit-minit awal pasukan Kedah sedikit sebanyak sudah mula terasa, Akmal. Satu serangan awal yang dilakukan oleh pasukan Felda sebentar tadi memang agak membahaya kerana jika ada sedikit kelekaan pasti pasukan Kedah akan dihukum dengan gol awal sebentar tadi. Masih lagi di kawasan sebelah kiri permainan pasukan pintu gol, berampiran pintu gol pasukan Kedah. Lontaran ke dalam untuk pasukan Felda yang akan diambil oleh Mat Firdaus Mat Fauzi. Nantikan Syamim berada di situ. Zahran Krangga, Syahrul Sa'ad cuba melonjak. Kuisan yang bagaimanapun dapat dipintas di situ oleh Kapten pasukan Kedah, Khairul Helmi Johari. Cuba dikawal pula sekarang ini oleh pemain Kedah, Muhammad Syazwan Zainon. Tolakan kasaran yang dilakukan sepakan percuma pantas diambil. Liridon Krasniki kepada Bang Chung Hwan. Syafizan Hashim cuba mencari Chidi Ede, midfield, defensive midfielder Syazwan Tajuddin untuk pasukan Kedah. Cuba memintas di situ, namun ada sedikit gerakan dan kekasaran yang dilihat oleh pengadil perlawanan dilakukan oleh Sandro Da Silva ke atas Zahran Krangga. Sepakan percuma sekali lagi untuk pasukan Kedah, pasukan Felda yang akan diambil oleh Kapten pasukan tuan rumah pada malam ini, The Fighters, Syukur Adan. Tolakan di situ yang cuba mencari Tiago Agusto. Boyan Miladinovic ke belakang kepada penjaga gol Muhammad Farizal Harun. Syamim Ahmad untuk pasukan Felda. Zahran sudah bergerak di sebelah kanannya. Syamim memberikan kepada Zahran dan sekarang ini pula dikawal oleh Mat Firdaus Mat Fauzi. Hantaran kepada Syamim, namun kibaran pembantu pengadil MC Vanesen sedikit saja telah pun berada dalam kedudukan offside. Akan percuma diberikan kepada pasukan Kedah, akan diambil oleh kapten mereka Khairul Helmi Johari.
perlawanan Akmal ya dalam tempoh 5 hari di Stadium Majlis Perbandaran Selayang ini, walaupun dianggap antara padang terbaik, tetapi mungkin keadaan berat sedikit untuk di kalangan pemain-pemain pergerakan mereka. Ya, dengan keadaan padang yang agak lembap dan juga berat, saya rasa mungkin pemain masih merasai keletihan bermain dalam suku akhir pada hari Sabtu lepas. Tapi apapun, setiap pemain saya rasa bersemangat mampu untuk menangani masalah padang sekarang ini untuk memberikan aksi yang terbaik untuk pasukan masing-masing. Ini aksi separuh akhir pertandingan Piala Malaysia, kejuaraan yang penuh prestij dan tradisi mula dipertandingkan pada tahun 1921. Ketika itu dikenali sebagai pertandingan Piala HMS Melaya, Piala Melaya, dan sekarang ini Piala Malaysia. Asakan yang terus dilakukan oleh pasukan tuan rumah, pasukan Felda. Sepakat penjuru yang diperoleh, satu lencongan agak rendah di situ. Syarul Saad Glot, Sandro da Silva, dia tolakan ke belakang dan bagaimanapun tidak begitu menggugat. Mudah tangkapan penjaga gol Kedah Muhammad Firdaus Muhammad. Berkatakan pasukan Felda tanpa Indra Putra Mahyudin dan Kristi Jayasilan, manakala Kedah tidak dapat menggunakan kepantasan Badrol di bahagian sayap. Jadi imbangan perlawanan pada pendapat Akmal. Ya, saya rasa kedua-dua pemain iaitu Badrol dan juga Indra adalah pemain yang berpengaruh untuk pasukan masing-masing. Tapi saya rasa setiap jurulatih mempunyai perancangan yang tersendiri tanpa mereka. Tapi kita dapat lihat sekarang ini dalam 7 minit pertama ini perlawanan masih seimbang. Kedua-dua pasukan masih berhati-hati untuk mengatur permainan dan menunggu untuk pasukan lawan melakukan kesilapan untuk mereka hukum kelalaian pertahanan pasukan lawan selepas ini. Mirip apa yang dilakukan oleh pasukan Kedah dalam perlawanan suku akhir kedua di Stadium Selayang pada hari Sabtu yang lalu. Tolakan-tolakan antara dekat, gandengan yang turut membabitkan Syahjuan Tajudin di barisan midfield, begitu juga dengan Sandro da Silva. Namun kawalan ataupun penguasaan sekarang ini dimiliki oleh pasukan Felda. Hantaran Boyan Miladinovic agak melambung terlalu kuat walaupun cuba mencari pemain ini. Muhammad Syamim. Izan ke depan, yakin sekali satu back dari Korea itu, Syahzuan Tajudin pada Liridon Kasniki. Dirampas oleh Boyan. Liridon juga berada di situ nampaknya. Tolakan ke sebelah kiri, cuba meneruskan asakan di kawasan sebelah kiri pasukan Felda. Tolakan di kalangan pemain-pemain harus berhati-hati. Sudah maklum sajalah di mana yang dikatakan oleh Akmal, tolakan yang kadang-kala menyaksikan kalau tidak benar-benar tepat dan strength hantaran-hantaran boleh bawa parah kepada pasukan-pasukan. Dan asakan dari belakang jelas dilakukan oleh Boyan Milanovic ke atas Shidi Ede. Agak pelan ini. Ini jelas ya Akmal barangkali ditugaskan oleh jurulatih pasukan Felda Irfan Bakti ke atas Boyan. Memang ada dilaporkan di akhbar betapa pasukan Felda ingin mengikat gerakan Shidi Ede dan juga Bang Sung Hwan. Walaupun Bang yang sekarang ini dilakukan gerak Bang seorang pemain pertahanan, tetapi itulah kata Irfan Bakti, perlawanan separuh akhir yang penuh mendebarkan untuk kedua pasukan. Shidi Ede sekali lagi diasah oleh Boyan di situ. Kawalannya agak baik, hanya seketika Syarul Saad pula merampas. Farhan Roslan pula membantu mengembalikan semula gerakan ini untuk diatur lagi oleh pasukan Kedah. Rizal Ghazali back kanan pasukan Kedah, namun hantaran terlepas sekali lagi. Sekarang ini Thiago Augusto, ada ruang seakan-akan yang sedang dibuka. Thiago Augusto masuk ke dalam kotak penalti, bahaya untuk kedudukan pasukan Kedah. Lintangan di situ, namun masih lagi dalam permainan. Sekarang ini menerusi Muhammad Khairul Ismail. Tolakan Khairul yang cuba mencari rakan Mak Firdaus, dan kesampaian Syahzuan Tajudin. Sekarang ini mengampal tepat, yakin dia untuk menguasai bola. Agak perlahan sebenarnya momentum kedua-dua pasukan Akmal, dan di sebalik itu
seperti ada keyakinan di kalangan pemain-pemain Kedah ini dengan hantaran-hantaran yang dilakukan walaupun di kawasan sendiri. Ya, itulah yang mungkin diarahkan oleh jurulatih untuk mengamalkan hantaran-hantaran pendek dan menunggu kesilapan dia lakukan oleh pemain Felda sendiri, dan kemudian mereka mungkin akan menghantar bola ke hadapan untuk cuba memecah masuk dalam kawasan pertahanan pasukan Felda, dan itu yang mungkin telah diaturkan oleh jurulatih dan cuba dipraktikkan oleh pemain-pemain ketika ini. Ini dia seperti yang dikatakan, gerakan ataupun giliran sedikit saja, hampir-hampir gerakan yang bermula dengan hantaran di kawasan sendiri, sedikit saja lagi berada dalam kedudukan offside. GDAD untuk pasukan Kedah yang sekarang ini satu lagi kawalan yang dilakukan. Whistle ditiup sekali lagi oleh Nabil Pan dan Muhammad Zohri Tajudin, nasakan ke atas pemain muda Farhan Roslan. Abdul Helmi, kapten kepada Liridon Krasniki. Sebelah kanan Rizal kepada Sandro da Silva. Mujur untuk Felda, Syahrul Saad berada di situ mematahkan gerakan, walaupun antara ke dalam dimiliki oleh pasukan Kedah sekarang ini. Berhampiran kira-kira hampir kesemuanya penyokong Kedah di seberang sana. Pasukan yang datang dari utara saya menantikan, mengharapkan gerakan ini daripada Sandro dapat dipintas ketika itu. Antara jauh pula pasukan Felda mencari Thiago Augusto. Baik kawalan di situ daripada kapten pasukan Kedah. Rizal balik ke belakang kepada Bang. Rizal Ghazali, Liridon Krasniki, Darul Helmi sebelah kirinya. Sekarang Syafizan Hashim, ada tolakan dari Syazwan Zainon, namun mujur untuk Kedah. Pasukannya masih lagi hantaran yang baik daripada Syafizan kepada Syazwan Zainon. Masuk ke dalam kotak penalti, kepatasan yang ditunjukkan oleh Syazwan Zainon. Lintangan ataupun cross yang dilakukan tidak begitu tepat, tetapi seperti ada petanda positif nampaknya larian yang dilakukan ini oleh Syazwan Zainon. Menjaring gol penyamaan ataupun menjaring gol tunggal satu sama. Kedah menentang PKNS di Alustar. Satu petanda positif masih cuba dilakukan oleh pasukan Kedah. Ya, mungkin gerakan yang menarik sebentar tadi, tapi hantarannya beliau mungkin ingin menghantar bola ke tengah, tapi silap dengan teknik sepakan beliau yang menyebabkan bola terkeluar ke belakang pintu gol pasukan Felda. Permainan diteruskan walaupun individu skill yang cuba ditunjukkan tidak kesampaian daripada Liridon. Pasukan Felda pula atur gerak di sebelah kiri. Itu Muhammad Aizul Rizwan Razali. Ini dia Muhammad Aizul, satu cross ke, ada sentuhan berlaku sedikit cemas kedudukan pintu gol pasukan Kedah. Tidak offside. Bagaimana dengan gerakan ini? Gol diberikan bagaimana? Tiada kibaran offside. Pasukan Felda mendahului pada menit ke-14 ini dalam keadaan gerak yang sedikit kelekaan. Saya kira barisan pertahanan pasukan Kedah Felda menjaringkan gol menerusi Thiago Augusto. Itu apa yang boleh dikatakan oleh Akmal. Kedah ketinggalan 1-0 sekarang ini. Ya, saya lihat kelekaan di bahagian pertahanan pasukan Kedah kerana mereka mengingatkan bahawa Thiago Augusto sebentar tadi berada dalam keadaan offside, tapi jelas bagi saya beliau berkedudukan tidak offside kerana Khairul Helmi berada di belakang sana dan beliau berjaya menyudahkan jaringan itu dengan cukup baik dan cukup cantik untuk membolehkan Felda mendahului dengan 1-0. Jaga gol Kedah Muhammad Firdaus cuba mengasak, tetapi ketajaman finishing, peluang yang agak keemasan itu tidak disisiakan oleh pemain import pasukan Kedah, iaitu Thiago Augusto, penyerang dari Brazil berusia 25 tahun ini. Pernah beraksi, pernah muncul sebagai penjaring terbanyak dalam liga di Bahrain. Jadi ini adalah jaringan gol ke-7 untuk Thiago Augusto dalam lawanan ke-9 pertandingan TM Piala Malaysia ini. Satu tamparan awal untuk pasukan Kedah, walaupun prestasi yang nyata memikat penyokong-penyokong mereka di peringkat suku akhir kedua tempoh hari. Gerakan seperti terperangkap dalam jangkaan
mengharapkan atau menjangkakan kedudukan Thiago Augusto dengan kedudukan offside. Tapi yang jelas Akmal, kesungguhan yang lebih tinggi nampaknya setakat ini ditunjukkan oleh pemain-pemain pasukan Felda. Sandro da Silva, mana diteruskan, namun dia buat keputusan yang sewajarnya. Pemain import dari Kedah itu, dan ada perlagaan, ada kecederaan, perawatan yang diperlukan oleh seorang pemain Kedah, seorang pemain Felda ini. Kita lihat Muhammad Syamim Yahya yang berlaga, sakan yang dilakukan di situ oleh Syazwan Tajudin, defensive midfielder. Oh, keras rempuan ini. Putaran ke dalam diberikan kepada pasukan Felda yang seperti mana yang kita jangkakan daripada kapten, seorang pemain berpengalaman, Syukoradan, memulangkan possession kepada pasukan pelawat. Jadi bekalan yang dicari, permulaan yang agak baik, jaringan minit ke-14 tadi. Menerusi Thiago Augusto meletakkan pasukan Kedah perlu mencari sesuatu yang lebih istimewa dalam pelawanan separuh akhir pertama ini di Stadium Selayang. Gerakan Syazwan Zainon ini boleh menghasilkan sesuatu. Tidak offside. GDA dia ada ruang, tapi dia ini bersangkut paut dengan apakah tafsiran sebenarnya siapa yang offside. Gol pertama pasukan Felda tadi, seorang pemain Felda berada di kawasan tetapi tidak terbabit, disifatkan tidak terbabit dengan aksi. Bagaimana dengan kedudukan ini? Tidak offside pada awalnya. GDA sudah berlari tetapi dia berhenti menjangkakan Sandro da Silva. Bagaimana Akmal? Ya, sememangnya itu adalah offside. Ada ruang sebenarnya untuk GD. Ya, jika GD membiarkan terus kepada Sandro, bola itu tidak offside, tapi GD telah membuat pergerakan ke arah bola terlebih dahulu. Itu satu tindakan yang cukup tepat daripada pembantu pengadil sebentar tadi. Syazwan Zainon sekali lagi kepada CDA. Sandro da Silva sekarang ini. Ada 3 pemain Felda harus dihadapi sekarang. Ini cross daripada Sandro, terus lemah, tidak kesampaian, terus kepada penjaga gol pasukan Felda, Farizal Harun. Agak terbuka corak permainan ketika ini. Ada ruang yang cuba diceroboi oleh pasukan Felda, tapi muncul hantaran daripada Muhammad Hadin Azman di pintas. Gelecekan yang agak baik dilakukan oleh Cidi ini. Masih lagi Cidi buat helah di situ. Sentuhan yang menarik, ada ruang yang terbuka sedikit pada Farhan Roslan. Kedah mau mengukir, mencipta kebangkitan. Belum lagi menantikan cross ini. Sandro da Silva di situ. Syazwan Zainon sempat melonjak tetapi tandukannya tidak kencang, hanya melambung, mudah untuk menjaga gol pasukan Felda. Ya, serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan Kedah tapi agak kurang berbahaya kerana tandukan Syazwan sebentar tadi agak lemah dan mudah ditangkap oleh penjaga gol pasukan Felda. Syahrul Saad, pemain kebangsaan, sekarang ini dipertimbangkan oleh Ong Kim Sui, seorang pemain defensive midfielder berasal dari Perak, merupakan pemain tonggak untuk pasukan Felda United. Pencahayaan yang diberikan oleh Irfan Bakti. Turun ke dalam untuk pasukan Felda. Kedua-dua pasukan ini, Akmal, seperti yang kita maklum, mereka agak kecewa terkandas di peringkat separuh akhir. Kali ini ruang untuk ke final Piala Malaysia 2015 masih terbuka untuk kedua pasukan. Dan pasti dua-dua pasukan mahu untuk pergi lebih jauh pada musim ini, dan inilah peluang untuk mereka buktikan pasukan mana yang lebih layak untuk ke final Piala Malaysia tahun ini. Dan saya rasa mereka mahu untuk menjaringkan gol yang lebih untuk dibawa untuk ke Alostar pada hari Ahad depan. Kesilapan daripada Syukoradan, Muncul dibantu oleh rakan di sana itu. Muhammad Hadin. Kuasaan kembali semula untuk pasukan Felda. Apakah kalau sekali imbas barangkali kegugupan ataupun tekanan di separuh akhir pertandingan Piala Malaysia, maklum sajalah Akmal ya, ini pertandingan Piala Malaysia walaupun ada Liga Super, tetapi apakah ada tekanan barangkali di kalangan pemain-pemain dalam pelawanan yang genting, pelawanan yang besar ini.
Ya, untuk Piala Malaysia memangnya piala yang cukup berprestige di Malaysia, dan untuk pemain-pemain muda mungkin ada sedikit rasa gugup, tapi kita lihat pemain-pemain Felda, banyak pemain-pemain yang berpengalaman, mereka mampu untuk mengawal suasana perlawanan dengan baik menggunakan permainan-permainan yang perlahan, tapi mereka mampu untuk menghukum kelalaian pertahanan pasukan Kedah seperti tadi. Hantaran yang cuba dilihat di situ. Sandro da Silva mencari Farhan Roslan, tidak tepat. Ini dia penjaring gol tunggal setakat ini, menit ke-14, permulaan yang cemerlang baik, seperti mana yang sudah pasti dimahukan oleh jurulatih pasukan Felda, Irfan Bakti. Syamim sekarang ini tolakan di situ, sayang sekali tidak tepat daripada Muhammad Khairul Ismail. Farhan Roslan sudah datang ke sebelah kiri. Ini dia Farhan, di tengah pula Syazwan Tajudin. Pada berdepangan sebentar tadi sudah naik di atas Rizal, overlappingnya agak baik, namun ada 2, cuma 3 sekarang ini. Apakah yang boleh dilakukan? Magic yang cuba dicipta, tidak juga daripada pemain pasukan Kedah ini, Syazwan Zainon. Ataupun sedikit kerajinan ataupun berapa gerak yang mau dibukanya oleh Syazwan Akmal, ya. Beliau cukup rajin untuk menerima bola dan berlari ke kiri dan ke kanan, tapi sayangnya hantaran terakhir beliau itu, kawalan bola beliau agak jauh dari kawalan, sehingga menyebabkan bola tersasar keluar di sebelah kiri pintu gol Felda. Yang diambil oleh Farizal Harun. Namun sekali lagi pasukan Kedah setidak-tidaknya dapat menambah penguasaan. Kekasaran pula dilakukan oleh Liridon Krasniki ke atas Muhammad Khairul Ismail. Cuma untuk pasukan Felda. Apa yang dikatakan oleh Liridon Krasniki, dari Kosovo ke atas Zahrahan Kranga, pemain import Felda. Ada kata 2 yang tersendiri di antara 2 pemain import, 2 pemain tonggak pasukan masing-masing. Sebagai percuma dimiliki oleh pasukan Felda. Namun gerak perlahan ini kita lihat kecederaan yang menyebabkan pemain nomor 7 pasukan Felda, Muhammad Khairul Ismail, masih lagi terbaring, perlukan rawatan betul-betul di tengah kawasan bulatan, sambil ketegasan yang jelas dilihat oleh pengadil perlawanan Muhammad Zori Tajudin. Sambil itu berikan sedikit amaran lisan kepada pemain import pasukan Kedah, yaitu Liridon Krasniki. Khairul Ismail, pemain yang juga merangkaikan, kalau nak dikatakan setakat ini Akmal, ketiadaan Kristi Jayasilan maupun Indra Putra Mahyudin tidak nampak mendatangkan kesan yang negatif kepada pasukan Felda. Maksudnya pasukan Felda corak permainan yang agak mantap ketika ini. Ya, mereka masih mampu untuk bermain dengan baik, ya, walaupun tanpa 2 pemain ini. Ini adalah gerakan yang menghasilkan gol. Agak terperangkap Khairul Helmi Johari dan juga Bang Cheung Wan berada dalam kedudukan yang jelas tidak offside. Itulah yang diputuskan. Dan Thiago Augusto, main import dari Brazil, begitu sempurna sekali, walaupun cuba dirempuh oleh penjaga gol lawan, tetapi ketajaman pemain ini, pemain dari Brazil ini, hasilkan gol pembukaan menit ke-14. Sekarang ini pasukan Kedah juara 4 kali Piala Malaysia, ketinggalan dengan 1 gol kosong. Baik pula asakan kali ini dikawal oleh Rizal Ghazali. Sudah pun menanti untuk meneruskan gerakan ini. Liridon kepada Chidi Ede. Syamim Yahya bijak dan pantas cuba merampas. Khairul Helmi pula bertindak untuk mematahkan gerakan. Farhan Roslan kepada Liridon Krasniki, main dari Kosovo ini. Sekali ditolakkan kembali kepada Farhan Roslan, pemain Kidal yang juga pernah dilabelkan Messi Malaysia, Messi Kedah. Namun lagi gerakan yang belum benar-benar menemui rentak yang sebenar. Pasukan Kedah, Zahran Kranga, kuisan yang menarik di situ dan dipersalahkan ataupun kawalannya dirempuh oleh
Main import pasukan Kedah. Pengaril memberikan dan percuma untuk pasukan Felda. Sudah kelihatan pula ada 2-3 pemain agak kesakitan kalau nak dikatakan jadual padat dan sebagainya. Tapi ini Piala Malaysia, ini pertandingan kejohanan yang menjadi buruan oleh idaman semua pemain-pemain bola sepak Malaysia. Tapi mungkin keadaan padang dan sebagainya, perlawanan hari Sabtu dan perlawanan ini sekadar untuk beri pandangan. Ya, mungkin letih, mungkin masih letih dengan keadaan padang yang berat, dan itulah dengan tekanan-tekanan dan juga pressure bermain dalam separuh akhir, ini dah menyebabkan pemain mungkin agak tertekan dan juga letih untuk bermain pada malam ini. Itulah menyebabkan kita lihat beberapa pemain telah mengalami kecederaan, dan sekarang kita lihat ada pemain yang diusung keluar dan mungkin akan digantikan selepas ini. Oh, itu keputusan yang bagaimanakah yang akan diambil oleh jurulatih pasukan Felda, kerana Muhammad Khairul Ismail diusung keluar namun permainan diteruskan. Gantian terus saja membuat gantian, memasukkan pemain nomor 17 Muhammad Fauzan Zulkifli dan mengeluarkan Muhammad Khairul Ismail. Khairul tadi, Akmal, dapat kita lihat ada peranan yang agak baik dimainkan. Apakah ini mungkin satu tamparan sedikit untuk pasukan Felda? Khairul berjaya mengawal bahagian tengah dengan baik seperti tadi, dan sekarang kita akan lihat pula bagaimana fungsi Fauzan Zulkifli. Adakah beliau mampu untuk menggalas tanggungjawab yang ditinggalkan kepada beliau, dan saya rasa beliau perlu untuk bermain sebagaimana yang Khairul Ismail telah bermain seperti tadi. Fauzan Zulkifli sudah pun masuk berada di kawasan tengah, merangkaikan gerakan ini yang cuba diteruskan, namun Bang Siung Huan, center back pasukan Lang Merah, membuat kawalan kepada penjaga golnya Muhammad Firdaus Muhammad. Ini dia Bang Siung Huan. Ada yang mengatakan sedikit komplikasi, pemain-pemain yang belum menandatangani kontrak sudah menandatangani kontrak dan sebagainya. Ada laporan juga mengatakan Bang tidak boleh bermain, CDA dia tidak boleh bermain. Mungkin itu juga sedikit sebanyak kesan sampingan persiapan pasukan Kedah pada malam ini. Ketinggalan 1 gol kosong. Apakah itu sedikit sebanyak boleh mengganggu persiapan keseluruhan sebuah pasukan itu? Mungkin ada sedikit komplikasi di situ, tapi apapun pemain-pemain profesional, mereka harus bermain. Apabila masuk ke padang, mereka harus melupakan segala permasalahan di luar, dan saya rasa Bang tidak menghadapi masalah kerana dia beraksi dengan cukup baik setakat ini. Tolakan daripada Bang diteruskan oleh Liridon Kasniki, defensive midfielder formasi pasukan Felda di barisan tengah. Syamim banyak membantu, begitu juga dengan Syarul Saad. Diambil alih oleh Zahran Rangga sekarang ini untuk kembali mengawal rentak pasukan Felda, mendahului pada minit ke-14 jaringan Tiago Agusto. Zahran, wira pasukan Felda, gol kemenangan dengan chip yang begitu menarik, mengumumkan Farizal Malias di Stadium Lakin pada hari Sabtu yang lalu. Perlawanan sudah pun hampir masuk ke peringkat setengah jam. Minit ke-29 dengan pasukan Kedah masih lagi terus secara rumusannya belum ataupun tidak sama sekali menampakkan pelonggaran, kerana jelas dengan gerakan-gerakan yang masih terus dilakukan oleh pasukan Kedah. Cumanya pasukan Felda dengan rasakan ini pemain import menjaring gol pertama setakat ini, iaitu Tiago Agusto. Ada ruang kosong nampaknya, Akmal. Tiago masuk ke kawasan berhampiran kotak penalti. Hanya seorang dua saja pemain Kedah di barisan pertahanan. Ya, pemain pertahanan pasukan Kedah perlu lebih rapat dan lebih khusus untuk mengawal pergerakan Tiago Agusto, kerana beliau apabila menerima bola, beliau mampu untuk menggelecek satu ada dua pemain, dan beliau juga mampu untuk menjaringkan gol dalam setiap sudut yang beliau perolehi. Jadi saya rasa perhatian khusus perlu diberikan oleh Khairul Helmi ataupun Bang Siung Huan untuk mengawal pergerakan Tiago Agusto selepas ini. Satu hal ataupun tindakan yang bijak juga, professional foul daripada kapten pasukan Kedah Khairul Helmi Johari, walaupun terpaksa memberikan sepakan percuma ini yang akan diambil oleh pemain gantian. Nampaknya tidak ada Indra Putra Mayudin. Perlawanan sudah pun masuk minit ke-30, separuh masa pertama, separuh akhir pertama IM Piala Malaysia 2015. Secara langsung
di TV9 pada malam ini. Pemain gantian pasukan Felda yang akan mengambil sepakan percuma ini pun berada di situ. Bojan Miladinovic. Nantikan laluan daripada pengadil, lecongan yang dilakukan daripada pemain gantian Muhammad Fauzan Zulkifli. Walaupun menuju ke sasaran tidak kencang, tapi diselamatkan, membolehkan Kedah pada sekarang ini. Syazwan Zainon kepada Liridon, kepada Sandro da Silva. Syazwan cuba menguis, whistle ditiup sekali lagi. Pecahan yang keras, kekasaran dilakukan oleh centre back pasukan Felda Bojan Miladinovic. Gerak pantas yang sedang diatur susulan daripada sepakan percuma di kawasan sendiri. Namun sekarang ini pasukan Kedah pula oleh sepakan percuma ini yang akan diambil oleh antara wira pasukan Kedah. Datang ke Stadium Selayang pada hari Sabtu yang lalu dengan cemerlang menundukkan tuan rumah PKNS 3-1 untuk mara ke peringkat separuh akhir. Apakah ulangan kecemerlangan yang mahu diulangi oleh pasukan Kedah dapat dilaksanakan pada malam ini walaupun ketinggalan dengan 1-0 sekarang ini? Sepakan percuma yang akan diambil oleh Sandro da Silva. Syukuradan menampan berada di barisan depan seperti mana biasa. Sudah pun agak naik Syukuradan. Ada tolakan di situ. Ya, agak baik sekali. Zaran Gangga. Offside akhirnya dikibarkan di situ oleh MC Van Nesen. Sekali lagi Akmal, serbuan pasukan Felda meninggalkan hanya 2-3 pemain. Agak longgar kalau nak dikatakan setiap kali gerakan ataupun kedatangan pemain-pemain pasukan Felda di kawasan pasukan Kedah. Ya, serangan balas ataupun counter attack yang memang bahaya daripada pasukan Felda. Itulah pasukan Kedah sekarang ini, mereka ingin mencari gol penyamaan dan mereka membiarkan di bahagian pertahanan agak longgar, dan saya rasa mereka perlu lebih berhati-hati jika tidak mahu pintu gol mereka dibolosi buat kali kedua. Namun hantarannya itu tidak menuju ke rakan sepasukan. Hantaran cuba dilakukan mencari Radin Azman. Khairul Helmi Johari kepada Bang Sungguan. Sandro da Silva, Liridon Krasniki bertukar-tukar hantaran. Baik gerakan ini berpotensi nampaknya, tetapi sekali lagi dipintas dengan keberadaan Syukuradan, pemain berpengalaman centre back pasukan Felda. Liridon kepada Syazwan Tajudin. Baik antara Syazwan Tajudin kepada Syazwan Zainon. Pantas Syazwan Zainon melepaskan rebatan deret dan tersasar sedikit di situ. Satu gerakan yang menarik pada Syazwan Zainon sebentar tadi. Beliau mampu untuk menggelecek dan menembusi pertahanan, tapi sayangnya rebatan terakhir beliau agak tersasar, dan pemain ini perlu diberi perhatian kerana beliau berjaya untuk mengkucak-kacirkan pertahanan pasukan Felda setakat ini. Kawal sekarang ini kuisan antara jauh itu oleh Thiago Augusto. Mencari gol pertama, Thiago Augusto melakukan cross agak baik kepada Muhammad Syamim Yahya. Siapa berada di situ? Syarul Saad menarik Sandro da Silva. Jelas saya juga dapat lihat body language ataupun kemarahan pembantu atau penolong julang pasukan Kedah, Ramon Marconde dari Spanyol di kawasan teknikalnya. Syarul Saad jelas menarik kemarahan yang dilakukan oleh Sandro da Silva. Itu dia kekuatan ataupun kekasaran yang begitu ketara sekali. Sedangkan percuma diberikan kepada pasukan Kedah. Masuk minit ke-35. Kira-kira 10 minit saja lagi akan tamatnya separuh masa pertama ini. Aksi separuh akhir pertama EM Piala Malaysia 2015, Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Tuan rumah ataupun venue untuk pasukan Felda tuan rumah, tetapi venue yang juga
menceritakan detik menarik untuk pasukan Kedah di peringkat suku akhir kedua pada hari Sabtu yang lalu. Namun agak berbeza sedikit rentak yang sedang dilalui oleh pasukan hijau kuning pada malam ini. Jaringan Thiago Augusto minit ke-14. Syazwan Tajudin hantaran yang sekali lagi agak sambil lewa sedikit di situ, walaupun dapat dirampas mula oleh Rizal. Pada Syazwan Zainon, cross daripada Syazwan Zainon. Cidi dia cuba melonjak, tandukan menarik di situ dilakukan oleh Sandro. Terselamat pintu gol pasukan Felda. Whistle akhirnya ditiupkan di situ oleh pengadil. Barangkali ada keresahan, ada tanda tanya yang besar di kalangan penyokong pasukan Kedah. Tandukan yang dilakukan oleh Sandro sambil membantu pengadil memanggil ataupun menghenti. Memang perlawanan sedang pun dihentikan. Ada insiden yang berlaku di ujung sana. Penyokong Kedah sudah menunjukkan sedikit rasa tidak puas hati mereka. Tandukan saya rasa yang memulakan bagaimana. Itu dia, gol diberikan. Tidak perlulah kita menceritakan bagaimana Syukuran dan Kapten Felda juga tidak puas hati. Kembali sekarang ini kegembiraan milik penyokong Kedah. Pemain mereka Sandro da Silva minit ke-37. Kita lihat gerak perlahan ini. Amal, ceritakan sedikit. Ya, satu hantaran yang menarik pada Syazwan sebentar tadi. Sandro menanduk bola dan saya rasa penjaga garisan di sebelah belakang gol itu telah mengesahkan bahawa bola itu sudah melepasi garisan gol. Dan itulah menyebabkan gol diberikan kepada pasukan Kedah. Perayaan yang memang disedari oleh penyokong pemain-pemain pasukan Kedah. Walaupun gol ini disahihkan oleh pembantu pengadil di belakang gol dalam tafsiran yang mengatakan seluruh bulatan bola itu perlu melepasi garisan, dan itulah yang diputuskan oleh pegawai pelayanan di belakang gol, dan gol yang disahihkan oleh pengadil Muhammad Zohri Tajudin untuk Kedah sekarang ini bangkit di Stadium Selayang ini dengan kedudukan, mengikat kedudukan 1-1. Ya, satu keputusan yang tepat dilakukan oleh penjaga garisan di belakang gol tadi, dan itulah pentingnya ada penjaga garisan seperti itu. Jika kita lihat di kelab-kelab dan juga negara-negara Eropah sudah ada teknik yang lebih maju, tapi di Malaysia menggunakan penjaga garisan seperti itu, dan ini adalah keputusan yang cukup baik untuk bola yang dijaringkan oleh pemain Sandro sebentar tadi. Teknologi di garisan gol ataupun goal line teknologi yang sering saja diperkatakan, yang diguna pakai secara berperingkat-peringkat oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa. Hawkeye sistem yang digunakan, itu pelanan-pelanan di peringkat lebih tinggi, di peringkat dunia boleh kita katakan, tetapi keberanian dan keputusan tegas daripada pembantu pengadil memberikan gol tandukan Sandro da Silva pada minit ke-38 tadi. Gol penyamaan pasukan Kedah sambil mencetuskan, menyemarakkan saingan separuh akhir pertama ini. Hampir berlaku percakaran pemain-pemain kedua-dua pasukan. Apakah yang mencetuskan kemarahan? Gerak pelan ini, rempuhan Syafizan Hashim ke atas Zahran Kerangga. Gerak pelan ini dileraikan oleh pembantu pengadil MC Van Essen. Corak permainan bertambah robust dan agresif nampaknya, Akmal. Tetapi yang penting sudah pasti kedudukan berubah 1-1. Namun kita nantikan sepakan penjuru untuk pasukan Felda mengasak di situ. Tandukan dan lonjakan yang cuba dilakukan di situ oleh pemain gantian Muhammad Fauzan Zulkifli tidak tepat. Separuh masa pertama, kebangkitan yang ditunjukkan oleh pasukan Kedah mencari bekalan yang bermakna dalam separuh akhir pertama di Selayang ini. Tidak offside, CDAD. Dan cuba disekat di situ oleh Firdaus Fauzi dan Syukuradan. Farhan Roslan, tolakan Farhan Roslan kepada Liridon Krasniki. Liridon tadi yang baik, satu cross, tandukan whistle pula. Sedikit saja barangkali bola telah pun keluar. Antaran lintang daripada pemain dari Kosovo ini, Liridon Krasniki. Seperti ada kebangkitan nampaknya. Kedah
ingin terus membuat serbuan setelah mereka kembali mengikat kedudukan. Sudah keluar Akmal? Ya, sudah sedikit keluar saya rasa, dan itu satu gerakan yang menarik tapi sedikit keluar dan mereka gagal untuk menghasilkan sesuatu. Kita perhatikan dulu satu lagi percubaan pula kali ini, balasan daripada pasukan Felda. 5 minit masa biasa dalam separuh masa pertama ini. Percubaan lencongan kaki kanan yang cuba dilakukan oleh Thiago Augusto diasak oleh dua pemain Kedah. Kita sudah ke depan sedikit lencongan yang bagaimanapun tidak mendatangkan masalah kepada pasukan Kedah. Sepakan gol yang lebih penting, penumpuan dan pengajaran yang sudah tentulah diperingati di kalangan pemain-pemain pasukan Kedah. Apa yang berlaku dalam suku akhir kedua, pasukan PKNS terus saja melakukan kick-off sepak mula ketika ramai pemain-pemain pasukan Kedah menyamakan meraihkan dengan gol kedua mereka. Pada malam ini sikit sebanyak kontroversi juga berlaku di Stadium Selayang. Ya, itulah pentingnya tugas pengadil, kerana tugas mereka memang cukup mencabar. Dia untuk pasukan Kedah turning dan melakukan rempatan shooting dilakukan di situ tidak tepat. Jadi aksi di Stadium Selayang ini untuk dua pelanan berturut-turut. Sambil kita perhatikan gerak perlahan ini kepada Cidiede, cuba diasak oleh Boyan Miladinovic, namun rempatan target yang sedikit tersasar di situ daripada Cidiede. Pemain import yang diberitakan sudah menandatangani kontrak untuk semusim lagi bersama pasukan Kedah Liga Malaysia 2016 nanti, berusia 28 tahun. Pemain import dari Nigeria itu. Lemparan ke dalam untuk pasukan Kedah, Syamizan Hashim. Tolakan keluar sekali lagi. Pasukan Kedah kali ini kedudukan ataupun situasi yang memihak mereka. Satu keputusan yang besar seperti mana yang dikatakan oleh Akmal, pentingnya peranan pegawai pelanan itu tidak boleh dinafikan. Mereka sebahagian daripada aksi kerancakan perlawanan bola sepak. Satu lagi asakan dilakukan oleh Kedah di situ. Seperti 5 menit yang terakhir ini, pasukan Kedah nampaknya Akmal merangkaikan gerakan-gerakan yang agak tajam juga. Selepas gol tadi, nampaknya mereka cukup bersemangat untuk mencari gol seterusnya. Syarul saat untuk pasukan Felda. Masih lagi Syarul, tampanan yang dapat dikawal semula ke sebelah sana kepada Ahmad Syamim Yahya. Balik pula sekarang ini untuk Muhammad Airul Rizwan. Sedikit kekeliruan di situ. Syamim jatuh, Syamim di situ, whistle ditiupkan oleh pengadil. Berikan sepakan percuma untuk pasukan Felda yang mahu pantas nampaknya diambil oleh Muhammad Aizul Rizwan Razali. Jelas asakan yang dilakukan oleh Riza Ghazali atas Syamim. Syamim sudah pun mengambil tempat. Sepakan percuma yang akan diambil. Menit terakhir masa biasa separuh masa pertama ini, Muhammad Fauzan Zulkifli barulah dibenarkan oleh pengadil pelawanan Zohri Tajuddin. Belum sajalah setiap insiden, setiap detik yang berlalu berikan cabaran besar buat pengadil dan juga pemain-pemain. Lencongan di situ, hantaran yang cuba mencari Syahrul Saad tidak kesampaian. Zahran Krangga sempat ke belakang kepada Syukur Adan. Sekarang ini boleh dikawal Firdaus Fauzi. Firdaus ke sebelah kanan di sini. Muhammad Hadi Nazman. Bang Sung Hwan melakukan clearance, bola telah pun keluar. Dalam Felda, Muhammad Firdaus Fauzi. Satu sama di Stadium Selayang ini. Lebaran yang berterusan, kerancakan DN Piala Malaysia 2015. Kawal di situ oleh Firdaus Fauzi. Bisa ditiupkan satu lagi sepakan percuma diberikan kepada pasukan Felda. Farhan Roslan diarahkan supaya berada pada posisi sebenarnya. Kasaran yang dilakukan oleh Farhan itu. Kita lihat satu lagi tanggung bahaya keluar dan pintu gol pasukan Kedah Felda. Syahrul Saad terlepas di situ.
Dia membuat follow up. Dia mendapat posisi ataupun situasi yang agak baik. Mojor terselamat pintu gol pasukan Kedah kali ini, Akmal. Ya, nyaris pintu gol Kedah sekali lagi dibocori kelalaian pemain pertahanan kerana follow up yang dilakukan oleh Syahrul Saad. Seperti tadi, tidak ada pemain yang mengawal beliau dan itu boleh menyebabkan pasukan Felda menjadikan gol kedua. Oh, sedikit ketenangan diperlukan. Teknik yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemain muda Syahrul Saad ini. Pemain kebangsaan, sudah pastilah seorang pemain defensive midfielder. Hampir-hampir juga dia. Dan sudah tentulah terkilat dengan peluang yang agak keemasan itu. Gagal disempurnakan. Kedah pula mengatur gerak untuk terus mendapatkan rentak yang sebenar setelah menyamakan kedudukan dengan gol, dengan tandukan yang ditafsir melepasi garisan gol. 1-2 daripada di antara Liridon dan juga Chidiede tidak menjadi. Syukur dapat membaca akhirnya clearance dilakukan di situ. Namun hanya singgah daripada Rizal Ghazali. Thiago Augusto agak kesorangan. Bang Sung Hwan walaupun yakin dan tenang di situ, namun rasakan yang dihambat dia di situ oleh Thiago Augusto. Bagaimana akhirnya ada tolakannya berlaku dan cuba dileraikan oleh bantu pengadil MC Van Nissen. Ya, ada sedikit tolakan dilakukan oleh Bang sebentar tadi, tapi itu bukan satu kekasaran. Mungkin beliau tidak sengaja terpijak tangan Thiago Augusto sebentar tadi. Azan pada Syamim. Ada 4 pemain. Syamim cuba melepaskan diri dalam kotak penalti. Seperti sudah mampu membuka ruang seketika. Dapat juga dibaca dengan pantas oleh penjaga gol pasukan Kedah Muhammad Firdaus Muhammad yang beraksi agak cemerlang sebenarnya di peringkat suhu akhir kedua. Kecemerlangan yang mau diulangi oleh pasukan juara 4 kali Kedah. 1-1. Gol penyamaan yang sedikit kontroversi ataupun gol penyamaan yang begitu penting untuk pasukan Kedah. Tamatnya babak pertama di Stadium Selayang ini, saya pasti, Akmal, kerancakan dan juga saingan menarik kedua pasukan di babak kedua nanti. Ya. Kegairahan yang mula ditunjukkan, semakin ditunjukkan di kalangan penyokong-penyokong pasukan Kedah, pasukan utara tanah air. Dalam pelaran ini setelah pasukan mereka bangkit pada minit ke-30. Gol yang ditafsirkan, yang disahihkan sebagai gol penyamaan. Walaupun sebelum pemain Felda ini masuk untuk meneruskan separuh masa kedua, separuh akhir pertama di Piala Malaysia 2015 ini, dapat juga mereka ada juga kelihatannya beberapa pertanyaan, walaupun secara tidak rasmi, sedikit sebanyak masih lagi cuba menanyakan kepada pengadil perlawanan sebelum memulakan separuh masa kedua ini. Insiden jaringan penyamaan Sandro da Silva pada minit ke-30 yang ditafsirkan, yang disahkan sebagai bola keseluruhannya telah melepasi garisan gol. Yang penting dan keseluruhannya saingan yang terus saja rancak di Stadium Selayang pada malam ini dengan kedudukan 1-1. Akmal Rizal, babak kedua nyata menjanjikan debaran yang akan berterusan pada malam ini di Selayang. Ya, saya harap pemain-pemain Felda tidak terlalu beremosi dengan gol kontroversi yang dijadikan oleh pasukan Kedah sebentar tadi. Mereka perlu meneruskan permainan dengan taktikal seperti biasa dan terus mengatur serangan demi serangan selepas ini untuk mencari gol untuk dibawa bekalan ke Alostar, dan pemain-pemain Kedah pula perlu untuk meneruskan aksi yang bertenaga mereka lakukan dalam separuh masa pertama tadi. Saya percaya tidak ada pertukaran dilakukan oleh kedua pasukan. Cuma kita tumpukan dulu dengan gerakan awal ini dilakukan terus oleh pasukan Felda menerusi Thiago Augusto. Menit pertama separuh masa kedua ini terus saja hampir-hampir dengan ledakan ini. Sedikit kesilapan di situ dan tolakan Syamim kepada Thiago Augusto. Rempatan yang bagaimanapun agak baik diselamatkan oleh Mat Firdaus Muhammad. Diharapkan semangat kesukanan tumpuan pemain-pemain, usaha utama adalah untuk mencari kemenangan, memberikan prestasi yang terbaik yang dimiliki masing-masing. Walaupun debaran dalam perlawanan separuh akhir ini kita boleh jangkakan akan terus berkekalan, berterusan. Syahrul Saad cuba buat hantaran
Satu-satunya pertukaran sebelum ini, pasukan Felda memasukkan Muhammad Fauzan Zulkifli dan mengeluarkan Khairul Ismail. Diperhatikan di situ gerakan-gerakan pendek yang dilakukan di kalangan oleh pemain-pemain Kedah. Getaran yang cuba dilarikan di situ oleh Syazwan Zainon, tetapi kuisan yang baik daripada Muhammad Aizul Rizwan Razali. Lontaran ke dalam untuk pasukan Kedah. Irfan Bakti, latih berpengalaman pasukan Felda, berdepan dengan congakan strategi pasukan Kedah yang turut dibantu oleh penolong jurulatih itu Ramon Marcote dari Spanyol bersama dengan Nizam Azaz Yusof, kerana ketiadaan ketua jurulatih Tan Cheng Ho yang masih lagi berurusan bola sepak di luar negara. Jika pasukan Kedah layak ke peringkat akhir sekalipun tidak ada Tan Cheng Ho, apakah Akmal? Ini satu situasi yang dua serampang. Ada kalanya boleh mendatangkan kesan positif, ada kalanya boleh menjejaskan pasukan. Ya, kita lihat walaupun tanpa Tan Cheng Ho, pasukan Kedah mampu untuk mengharungi dua perlawanan suku akhir dengan baik, dan saya rasa itu tidak terlalu mengganggu situasi pasukan bola sepak Kedah ketika ini. Apapun apa yang penting, Nizam Adha dan juga Ramon perlu untuk meneruskan apa yang telah diatur oleh Tan Cheng Ho sebelum ini. Pasukan Felda dapat memintas penguasaan. Firdaus Fauzi menerusi sekarang ini. Syamim yang membuat hantaran kepada Tiago Agusto. Pembantu pengadil di sebelah sana Anwar Musa Majid pun jelas memutuskan kedudukan offside. Gerak perlahan ini dapat kita perhatikan apakah benar-benar kali sedikit saja ataupun sangat percuma diberikan kepada pasukan Kedah. Satu sama di Stadium Selayang ini dengan Iago Agusto pada minit ke-14 letakkan pasukan Felda di depan, tetapi tandukan Sandro da Silva. Kalau Thiago Agusto mencarikan 7 gol ke-7 dalam kempen Piala Malaysia untuk musim ini, Sandro dengan tandukan yang disahkan oleh pengadil pegawai pelanan merupakan jaringan ke-8 Sandro da Silva. Ternyata satu tindakan penyudah yang benar-benar ketara, yang juga sudah pasti ditagih di kalangan penyokong-penyokong pasukan Kedah. Juga melalui CDAD namun dikawal di situ oleh Syukuradan. Akan ke kawasan Kedah, Rizal Ghazali kepada Syazwan Zainon, tackle dari belakang dilakukan oleh Muhammad Aizul Rizwan Razali ke atas Syazwan, berikan setakan percuma untuk pasukan Kedah. Ini dia rompohan yang dipersalahkan oleh pengadil. Setakan percuma akan diambil oleh Bang Sung Hwan. Agak robust dan agresif di separuh masa pertama. Mungkin berterusan di babak kedua ini, Akmal. Ya, itulah aksi yang telah ditunjukkan oleh pemain-pemain Felda sebentar tadi, dan itu juga cara untuk mereka mengekang kelincahan-kelincahan pemain-pemain Kedah. Saya rasa itu satu corak permainan yang menarik diterapkan oleh Irfan Bakti, kerana mereka mampu untuk mengawal Chidi Edeh dan juga Sandro dan juga Syazwan Zainal di sebelah kanan. Yang sedang dikawal oleh Iago Agusto cuba melepaskan diri, bertindak solo di situ, namun sempat diintas oleh Rizal. Masih lagi dalam permainan untuk pasukan Felda yang sekarang ini dikawal oleh Muhammad Aizul Rizwan Razali. Cuba menghantar kepada Syarul Saad, masakan dari belakang oleh Syazwan Tajudin, memberikan pula sedangkan percuma untuk pasukan Felda. Syarul kepada Syukuradan, jarak jauh dan panjang dari Syukur cuba mencari Muhammad Hadin Azman. Lintas Hadin masih lagi mengasak, kembalikan, berjaya dia mengembalikan penguasaan. Fauzan Zulkifli, sekarang ini ada Muhammad Firdaus Fauzi, Syamim, ada Zahran Kerangga, dapat dikuis dikawal dengan teknik yang baik. Zahran Kerangga cuba mencari Iago Agusto sekali lagi. Mana diteruskan, advantage daripada pengadil Muhammad Zohri Tajudin. Boyan Miladinovic akan gerakan itu. Fauzan Zulkifli kepada Syukuradan, sekali lagi mencari channel ataupun ruang-ruang yang nampaknya Akmal sukar sedikit, tidak begitu jelas masakan yang dilakukan sambil
Ini dia pemain berjersey nombor 19 pasukan Felda, Muhammad Firdaus Mat Fauzi, dilayangkan kad kuning. Ada gerak siku yang dilakukan dalam gerak perlahan yang jelas direkam oleh penerbitan kami. Boleh dikatakan kad kuning yang sah, paling tidak pun kad kuning. Akmal? Ya, itu memang tindakan yang kurang profesional daripada Muhammad Firdaus tadi. Boleh mendatangkan kecederaan untuk pemain lain jika tindakan seperti itu dilakukan. Ini gerakan menarik untuk pasukan Kedah. Syazwan Zain cuba membuat antara lintang. Cidiede sudah mendapat tempat di depan pintu gol, tetapi hadangan yang baik dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Felda, Muhammad Aizul Ridwan Razali. Gerak perlahan ini, antaran yang cantik, tepat daripada Liridon Krasniki. Syazwan Zainon sudah pun menjengok di situ, tapi antaran lintang yang sempat dipintas kembali oleh Muhammad Aizul. Walaupun memberikan sepakan penjuru ini diambil oleh Sandro da Silva. Liridon Krasniki cuba menanduk, kawal tolakan pemain pasukan Felda iaitu Hadi Nazman ke atas Farhan Roslan. Sepakan percuma diberikan sekali lagi untuk pasukan Kedah. Itu dia rempohan daripada Muhammad Hadi Nazman ke atas Farhan. Jarak yang agak jauh. Sandro da Silva dan juga Liridon Krasniki. Ada perlawanan Muhammad Zohri Tajuddin mengambil kira secara langsung ataupun tidak langsung apa yang telah berlaku di Stadium Selayang ini pada hari Sabtu yang lalu. Suku akhir kedua mengarahkan pemain-pemain pasukan Felda dengan tegas pada posisi yang sepatutnya. Nantikan sepakan percubaan ini. Sandro da Silva membuat percubaan kencang dan on target. Nampaknya di situ agak baik percubaan itu tadi. Ya, percubaan yang baik daripada Sandro seperti tadi, tapi tepat ke depan Farizal tadi dan mudah untuk ditangkap kemas oleh gol Felda. Terbiasakan pasukan Kedah seperti ada keyakinan baru di separuh masa kedua ini. Tolakan ataupun chip yang cuba dilakukan oleh Rizal Ghazali dirampas kembali oleh Farhan Roslan di sana. Masih lagi dalam permainan, akhirnya tampanan daripada pemain Kedah Bang Sin Huan yang sudah pun berada di kawasan atas. Namun offside terlebih dulu. Sepakan percuma untuk pasukan Felda yang akan diambil oleh penjaga golnya sendiri, Muhammad Farizal Harun. Tampanan Farizal Harun pada minit ke-30. Penyokong Felda melakukan bola untuk berjaya diselamatkan, tetapi sebenarnya ada mengenal pasti bola telah melepasi garisan gol. 1-1. Rancangan masih lagi terbuka, baik berikan untuk pasukan Kedah. Gol kedua untuk pasukan Felda. Thiago Augusto melepaskan diri di situ, kembali semula meletakkan pasukan tuan rumah Felda United The Fighters 2-1 di depan sekarang ini. Ya, gerakan yang menarik dimulakan oleh Zahrahan seperti tadi, membuat hantaran kepada Thiago Augusto, dan semestinya Thiago Augusto pemain yang cukup lincah dan cukup peka di hadapan pintu gol. Beliau berjaya memperdayakan penjaga gol Kedah dan membuat tolakan yang cukup mudah untuk menghasilkan gol kedua buat pasukan Felda. Ini dia gerak pelan ini. Banyak lagi yang perlu dilakukan, tetapi lihat ketajaman dan teknik yang begitu tepat sekali dilakukan oleh Thiago Augusto. Penyerang berusia 25 tahun dari Brazil ini, Thiago Augusto Fernandes, tidak offside. Dia dapat memberdayakan penjaga gol pasukan Kedah, dan teknik yang baik dan sempurna diperlukan. Itu yang dilaksanakan oleh pemain dari Brazil ini, meletakkan kembali pasukan Felda di depan 2-1. Jaringan pada minit ke-56 ini. Walaupun Akmal Rizal, bekas penyerang kebangsaan, bekas pemain Kedah yang bersama kita, walaupun dari segi rentak permainan begitu seimbang sekali, apakah ada kealpaan ketika itu? Kerana sedetik saja
ruang gol yang disempurnakan oleh Thiago Augusto. Ya, mungkin ada sedikit kealpaan di benteng pertahanan pasukan Kedah, tapi pujian harus diberikan kerana kombinasi yang cukup menarik antara dua pemain pasukan Felda seperti tadi, itu Zahrahan dan juga Thiago Augusto. Mereka tahu bila pergerakan rakan beliau, Zahrahan membuat tolakan yang cukup tepat dan Thiago Augusto menyudahkan dengan menggunakan teknik yang baik, menewaskan penjaga gol pasukan Kedah dan membuat hantaran yang cukup mudah ke dalam pintu gol. Itu dia, dalam rentak permainan yang seimbang, skill individu, keserasian dan persefahaman yang boleh menjadi pemisah setakat ini, itulah yang dihasilkan oleh penyerang import, penjaring utama pasukan Felda, iaitu Thiago Augusto, untuk meletakkan pasukan mereka di depan. Sepakan penjuru dimiliki oleh pasukan Kedah yang jelas sekali lagi menghadapi tugas untuk bangkit semula buat kali kedua. Satu lagi sepakan penjuru, tampanan Thiago Augusto di sebelah kanan pintu gol pasukan Felda. Sekali lagi Sandro da Silva yang menjaringkan 8 gol. Thiago Augusto dengan gol kedua dalam perlawanan ini, gol pribadi keduanya, menyamai jumlah 8 gol dijaringkan dalam kempen Piala Malaysia. Satu lencongan ke dalam, tumpukan yang baik daripada Farizal Harun, penjaga gol pasukan Felda. Farhan Roslan belakang, Syafizan Hashim untuk pasukan Kedah. Tidak offside, tetapi tolakan antaran jauh yang ke dalam sedikit. Tidak sempat, walaupun Bang, ini dia pemain dari Korea Selatan ini, Bang Seung Hwan. Dia sudah pun naik, pemain berusia 32 tahun yang juga pernah mewakili pasukan UiTM FC. Farhan Roslan ingin menggunakan kelincahannya, masih lagi cuba memastikan possession di situ. Di segi possession, Akmal, kalau dalam catatan statistik separuh masa pertama, Kedah 60%, 40% permainan dikuasai oleh Felda, tetapi tafsirannya sekarang ini memihak kepada pasukan Felda. Corak permainan Kedah masih lagi cuba mencari rentak dan masih lagi mampu, walaupun tugas yang tetap tidak semudah itu untuk bangkit buat kali kedua. Kita perhatikan sekarang ini, apakah sempat tidak, sudah pun keluar, walaupun cuba dihambat di situ. Mecut CDA dalam gerak counter attack ataupun ada ruang untuk melakukan serbuan balas, namun terselamat ataupun lontaran ke dalam yang diperoleh oleh pasukan Felda. Ahmad Syamim Yahya kepada Zahran Krangga, gandengan seperti mana yang dikatakan oleh Akmal, Zahran Krangga dan juga Thiago Augusto, satu dua hantaran yang boleh membuka ruang, boleh membocori benteng pasukan lawan. Itulah yang berlaku pada minit awal separuh masa kedua ini. Gol kedua pasukan Felda, Bang Seung Hwan menolak kepada Syahjuan Zainon, rempuh di situ, namun dapat dikawal pula oleh Rizal Ghazali kepada Liridon Krasniki. Liridon kepada Sandro da Silva, tolakan menaik Ziyedin, 1-2 dalam kotak penalti, semakin terbuka, tetapi akhirnya ruang yang terbatas. Satu clearance yang dilakukan di situ oleh Aidul Rizwan. Ada ruang pula kembali giliran buatan Felda sekali lagi. Thiago Augusto mencari hat-trick. Ada dua kacepan di situ, menyelamatkan keadaan pintu gol. Larian yang dilakukan oleh Thiago Augusto ini, dia sudah menjaringkan 2 gol, mencari hat-trick. Dari Don Krasniki untuk pasukan Kedah kepada Sandro. Selagi Sandro da Silva jadikan gol penyamaan babak pertama. Dari Don dan Sandro juga cuba bergandengan, shielding yang cuba dilakukan, tetapi kawalan dan yang dirempuh oleh pemain midfield pasukan Felda, Muhammad Fauzan Zulkifli. Set piece, Akmal, tetapi beberapa kesempatan daripada sepakan percuma belum dapat diterjemahkan sepenuhnya oleh pasukan Kedah. Ya, memang ada beberapa percubaan sepakan percuma gagal untuk disempurnakan dengan baik, tapi saya rasa dalam jarak ini itu satu favourite untuk Sandro da Silva kerana beliau banyak menjaringkan gol dari jarak ini melalui jangan-jangan cukup cantik, dan kita lihat dalam perlawanan tentang PKNS tempoh hari pun beliau mampu untuk menjaringkan gol yang
cukup menarik bagi saya rasa. Ada kemampuan untuk pemain import dari Brazil ini berusia 32 tahun dari Fortaleza, Brazil, semakin menjadi kesayangan di kalangan penyokong-penyokong hijau kuning. Jarak yang agak jauh, namun kemampuan yang tidak mustahil untuk dihasilkan. Teknik Sandro da Silva membuat hikmatan itu penting. 5 pemain pasukan Felda melamatkan keadaan. Telah pun keluar ke dalam. Selagi cuba mengasak pasukan Kedah di situ. Tolakan akhirnya dilakukan kerana menyedari situasi yang semakin mengancam keadaan di kawasan pintu gol mereka sendiri, pasukan Felda. Kuisan Muhammad Aizul Rizwan Razali berikan sepakan penjuru ini untuk pasukan Kedah. Sejak beberapa 5 minit kebelakangan ini, asakan-asakan yang diatur untuk cuba mencari gol penyamaan. Lonjakan Bang Siung Hwan dicabar oleh penjaring gol pasukan Felda, Thiago Augusto. Itu dia Thiago. Tampanan akhirnya bagaimana? Betul di depan pembantu pengadil, itu M. Sivanessen mengisyaratkan tampanan terakhir daripada Thiago, memberikan hantaran ke dalam sekali lagi. Masih di kawasan Felda, Kedah terus melakukan asakan depan dengan tugas untuk cuba bangkit buat kali kedua, mencari bekalan yang penting menjelang separuh akhir kedua nanti. Satu lagi gol, berjaya kebangkitan yang terbeterai, jaringan gol CDLA pada menit ke-63 ini. Kesungguhan pasukan hijau kuning helang merah berbalas nampaknya Akmal Rizal. Ya, sekali lagi Syazwan Zainal menjadi pemula untuk jaringan kedua pasukan Kedah. Beliau membuat satu hantaran yang cukup baik dan Cidi Edeh menyudahkan dengan sempurna untuk menjadikan kedudukan 2 sama ketika ini. Itu dia isyarat thumbs up ataupun satu pujian daripada Tunku Laksmana Kedah dan juga Menteri Besar Kedah. Jaringan detik yang menarik. Sudah 2 gol dijaringkan berturut-turut di Stadium Selayang ini. Cidi Edeh, hantaran yang menarik daripada Syazwan Zainal. Walaupun cuba diasak oleh Syukur Adan di situ. Gerak pelan kita saksikan. Bermula dengan hantaran lintang yang begitu baik sekali. Ruang yang sedikit tetapi finishing yang kemas nampaknya Akmal daripada Cidi Edeh. Ya, Cidi Edeh pemain yang boleh menjadikan gol di hadapan pintu gol dan beliau merupakan skorer yang cukup baik, dan itulah yang telah beliau lakukan sebentar tadi. Apabila diberi sedikit ruang di hadapan pintu gol, beliau mampu untuk menghukum pasukan lawan. Pemain bintang import kedua-dua pasukan nampaknya menampilkan aksi ketajaman yang tersendiri masing-masing. Berusia 28 tahun dari Lagos, Nigeria, mewakili ataupun sebelum ini banyak menimba pengalaman dalam liga di India. 9 klub yang diwakili oleh Cidi Edeh di Liga India. Namun masih lagi pasukan Kedah setelah Cidi menyamakan kedudukan 2 sama sekarang ini di Stadium Selayang. Rancak berterusan di kanan separuh akhir pertama pada malam ini. TM Piala Malaysia 2015. Sandro da Silva kecewa sedikit. Tembakan yang tidak tepat di situ tersasar. Pasukan Kedah tunjukkan kegigihan mereka. Felda harus merapatkan kembali. Thiago Augusto cuba mencari hat-trick, terjatuh asakan daripada Liridon Krasniki ke atas Fauzan Zulkifli. Sepakat percuma untuk pasukan Felda. Zahran Krangga, dan Zahran kepada Syamim. Selagi dalam permainan, Syamim ingin buat hela, melakukan cross, melambung tinggi, melepasi hampir ke semua pemain. Dibiarkan di situ terlalu kuat lantaran lambung yang dilakukan oleh Ahmad Syamim Yahya. Lantaran ke dalam untuk pasukan Kedah yang akan diambil oleh Muhammad Rizal Ghazali. Fauzan baik kepada Boyan Miladinovic. Syukur Adan menanti. Syukur Adan cuba merantai gerakan Cidi Edeh dalam aksi
yang disudahi dengan gol penyamaan pasukan Kedah. Felda mengasak sekali lagi, larian di kawasan tepi, satu cross yang agak baik-baik, kedudukan pintu gol pasukan Kedah. Mojo dapat dipintas di situ, diselamatkan, mengembalikan penguasaan semula untuk pasukan Lang Merah. Syazwan Zainal menggunakan kepantasan, meninggalkan cabaran yang dilakukan di situ oleh pemain back kiri pasukan Felda, Muhammad Aizul Rizwan Razali. Jelas kad kuning, keputusan yang sewajarnya diambil kerana Syazwan Zainal nampaknya meluru di situ. Sekali lagi ruang yang mampu dibuka oleh pasukan Kedah. Ya, Syazwan Zainal menunjukkan aksi yang cukup menarik. Beliau ada keyakinan untuk membawa bola melepasi dua pertahanan, dan itulah yang terpaksa dilakukan oleh Aizul sebentar tadi. Jika tidak, Syazwan mampu untuk membuat satu crossing yang boleh membahayakan pintu gol pasukannya. Bang Sung Wan sekat cuma untuk Kedah pada CDA di dalam kotak penalti. Syukur cuba membayangi antara lintas. Syukur Kedah mencari gol ketiga. Mojor untuk pasukan Felda. Tampanan Mat Firdaus Fauzi menyelamatkan keadaan. Kerancakan yang ditingkatkan nampaknya Akmal di kalangan pemain-pemain pasukan Kedah. Sandro da Silva membuat percubaan, sekali lagi dia dapat ditampan oleh pemain pasukan Felda. Farhan Roslan dicuri di situ. Syamim Yahya dan tackle Khairul Helmi, kapten pasukan Kedah, memainkan peranannya. Sekali lagi lambungan yang cuba dihalakan dalam kotak penalti dapat dipintas oleh Boyan Miladinovic. Balik semula Khairul Helmi, Syafizan, dan sekarang ini Sandro da Silva kepada Cidiede. Farhan Roslan, tetapi pembantu pengadil di sebelah sini MC Vanessa jelas sudah pun melihat kedudukan offside. Satu lagi gerak yang nampak berpotensi untuk pasukan Kedah. Kita lihat gerak pelan ini, Akmal. Ada sedikit offside di situ. Farhan terlebih daripada pertahanan terakhir pasukan Felda sebentar tadi. Dan kita lihat gerakan-gerakan yang cukup menarik telah dilakukan oleh pemain pasukan Kedah. Mungkin mereka ingin menjaringkan satu lagi gol bagi memberi kelebihan apabila beraksi di Darul Aman pada hari Ahad nanti. Apakah pasukan Felda Irfan Bakti melihat sesuatu yang perlu dilakukan, mengeluarkan nama Syamim Yahya dan memasukkan Muhammad Faris Daniel. Ini dia Faris, sentuhan pertamanya kepada Zahran Krangga. Zahran Krangga melakukan rebatan, leret grounder di situ. Tangkapan yang kemas memang diperlukan daripada penjaga gol pasukan Kedah, Muhammad Firdaus Muhammad. Percubaan yang membabitkan pemain gantian baru saja masuk. Faris Daniel kepada Zahrahan, menjaring gol kemenangan pasukan Felda ke atas JDT pada hari Sabtu yang lalu. Dapat diselamatkan kali ini. Syarul Saad kepada Zahran Krangga. Belakang ke sebelah kanan. Pohan kapten pasukan Kedah, Khairul Helmi Johari. Baik, tackle yang dilakukan oleh Khairul Helmi. Syazwan Tajudin, Syafizan Hashim cuba mencari Farhan Roslan, dapat dipintas oleh pemain Felda. Gelecekannya agak baik daripada Firdaus Mat Fauzi. Masih lagi Firdaus meluru menghampiri kotak penalti, melihat rakan-rakan yang menanti di sana. Akhirnya dikasari oleh Liridon Krasniki. Sepakan percuma yang diperolehi untuk pasukan Felda. Larian yang baik daripada pemain ini, itu Firdaus Mat Fauzi, berusia 28 tahun, bekas pemain Kedah sebenarnya Mat Firdaus ini. Ya, beliau pernah mewakili Kedah kalau tak salah saya 3 tahun lepas, dan sekarang beliau bersama pada Felda, dan beliau memang mempunyai corak permainan yang robust dan juga pemain yang rajin untuk buat hantaran-hantaran silang dari sebelah kanan. Debaran sekarang ini giliran barisan pertahanan pasukan Kedah menghadapi sepakan percuma yang dimiliki oleh pasukan Felda. Perlawanan masuk minit ke-70 di Stadium Selayang. Zahran Krangga akan mengambil sepakan. Syukur Adan sudah pun naik. Tiago Augusto mencari hat-trick. Syarul Saad dikawal. Khairul Helmi juga berada di situ mematakan gerakan. Bang Siung Wan akhirnya menggunakan ketinggian 6 kakinya, lakukan clearance. Hampir semua pemain di kawasan pasukan Kedah. Lambungan di situ kepada Syarul Saad. Tidak offside. Syarul melarikan, mencari hat-trick. Tackle yang penting dilakukan di situ dengan baik oleh Khairul Helmi Johari. Tapi ancaman masih lagi dihadapi oleh pasukan Kedah. Masuk ke dalam kotak penalti. Ada tampanan side netting akhirnya.
Cemas di kawasan pintu gol pasukan Kedah. Larian yang dicetuskan di situ oleh Muhammad Hadi Nazman. Rancak terus saja pelanan ini. Ya, begitu rancak sekali kita lihat aksi-aksi yang ditunjukkan oleh pasukan Felda, terutamanya hantaran yang cukup menarik. Tapi Khairul Helmi, kapten pasukan Kedah, berjaya menyekat Tiago Agusto. Dan kita lihat satu hantaran yang cukup baik seperti tadi. Dan itu dia, Khairul Helmi berjaya menyekat kemarahan Tiago Agusto. Jika tidak, gol ketiga mampu diperolehi oleh pasukan Felda. Tackle yang perlu terperinci dan tepat sekali itu yang dilakukan oleh kapten pasukan Kedah di dalam kotak penalti. Penyerang yang begitu oportunis, Tiago Agusto, terselamat pintu gol pasukan Kedah sambil penjaga golnya Muhammad Firdaus Muhammad memerlukan rawatan sambil menantikan sepakan penjuru yang diperolehi oleh pasukan The Fighters setelah pasukan Kedah. Ini dia gol pertama. Ada minit ke-14, Tiago Agusto menarik sekali dalam ruang yang agak terbuka, finishing yang kemas di situ. Dan ini tandukan, tidak perlulah kita katakan sama ada kontroversi atau tidak, tetapi keputusan yang jelas lagi sahih daripada pengadil untuk pasukan Kedah menyamakan kedudukan. Tetapi Agusto sekali lagi babak kedua letakkan pasukan Felda di depan sebelum finishing yang juga licik dan tajam sekali Chidiede untuk meletakkan aksi separuh akhir pertama Piala Malaysia di Selayang. Terus saja mendebarkan di kalangan penyokong-penyokong kedua-dua pasukan di Selayang pada malam ini. 2 sama, tarikan daripada pemain pasukan Felda, iaitu Muhammad Aizul Rizwan Razali ke atas Chidiede, memberikan sepakan percuma untuk pasukan hijau kuning. Itu dia, jelas tarikan. Aizul Rizwan mencari bekalan yang selesa kedua-dua pasukan. Tak yang semakin yang masih lagi seimbang. Penyokong-penyokong pasukan Kedah, Kuala Kedah, Langkah, Alustar sudah pasti, Sungai Petani, Jitra Kulim. Manakala penyokong-penyokong pasukan Felda mempunyai semangat yang membara. Keputusan yang masih lagi boleh diterjemahkan dengan sebaik mungkin. 2 sama di tempat sendiri. Ini dia larian sekali lagi daripada Hadi Nazman. Rebatan Hadi Nazman, leret, dan sebenarnya tidak semudah itu untuk penjaga gol Kedah, walaupun agak baik tangkapan itu. Ya, Hadi Nazman beberapa kali membuat ancaman yang cukup berbahaya di sebelah kiri seperti tadi, dan nyaris-nyaris untuk berjaya untuk melakukan sesuatu untuk pasukan Felda. Tindakan agresif barangkali antara pendekatan yang perlu ditampilkan oleh pemain-pemain pasukan Felda. Terjahan yang keras daripada pemain gantian Muhammad Fauzan Zulkifli ke atas Sandro da Silva. Lihat gerak perlahan ini. Itu dia, kad kuning, satu lagi kad kuning, satu lagi sepakan percuma. Terjahan yang cukup berbahaya, boleh menyederakan Sandro sebentar tadi. Bang Sungwan ambil sepakan ini, bukan di sana, tapi sekali lagi berada di situ Fauzan Zulkifli. Clearance yang dilakukan oleh Muhammad Aizul Rizwan. Ghazali dihimpit oleh Zahran Prangga dan juga Hadi Nazman. Satu lagi sepakan percuma dimiliki oleh pasukan Kedah. Kehadiran para penonton. 2 sama sekarang. Gol penyamaan kedua daripada Chidiede pada minit ke-63. Berjumlah 8.800 penonton. Tandukan di situ untuk Chidiede, tidak sempat. Tulisan ataupun tolakan gerak yang diselamatkan oleh penjaga gol pasukan Felda, ini Farizal Harun. Kita lihat tukan daripada Farhan Rostan di situ. Sentuhan akhir daripada Farizal Harun, sepakan penjuru untuk pasukan Kedah sekali lagi. Semakin kerap sepakan penjuru yang diperolehi. Pasukan Kedah
tetap saja memasak. Sandro da Silva, satu outring, tandukan dia tepat menuju pintu gol dengan kaki diselamatkan. Bola untuk pasukan Felda. Faris Daniel cepat menolak pada Zahran Kranga di garisan tepi. Masih lagi dapat mengawal Zahran, pemain dari Liberia ini. Akhirnya whistle ditiupkan, memberikan sepakat percuma untuk pasukan Felda. Khairul Helmi Johari kali ini tidak dilepaskan. Pantas diambil oleh pemain Felda. Quickly taken free kick, tetapi tidak dibenarkan oleh pengadil Muhammad Zohri Tajudin. Kekasaran ke atas Zahran Kranga. Tackle yang dilakukan oleh Syazwan Tajudin. Khairul Helmi juga mengasak di situ. Sepakat percuma pantas. Ini dia sepakat penjuru. Kita lihat tandukan di situ. Oh, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain pertahanan pasukan Felda. Dan rumah The Fighters, apakah mereka mampu untuk mendahului kali ketiga? Ada tandukan, lonjakan di situ, dapat dipintas oleh pemain Kedah Farhan Roslan untuk pemain pasukan pelawat, namun sempat dirampas kembali oleh Faris Daniel. Nasak Faris Daniel memberikan satu komitmen yang tinggi di situ. Terus saja pemain gantian yang baru saja masuk, yaitu Syafiq Ahmad, dan kekasaran atas Faris Daniel. Syafiq yang menjadikan gol ketiga PKNS, gol ketiga pasukan Kedah ketika menentang PKNS. Sudah pun lepas Faris Daniel. Kita lihat yang masuk, ada rempuhan di situ di kalangan beberapa pemain, tetapi jelas keputusan pengadil melayangkan kad kuning kepada pemain gantian pasukan Kedah. Syafiq Ahmad memberikan sepakan percuma ini. Pasukan Felda sekali lagi perlu mencari ruang. Nampaknya kekebalan di barisan pertahanan Khairul Helmi dan juga Bang Sung Hwan benar-benar tidak sama sekali memberikan laluan mudah. Syarul Saad untuk pasukan tuan rumah. Cross daripada Syarul Saad. Keadaan padang licin, timing dan jangkaan yang benar-benar tepat, harus berhati-hati. Baik antaran Sandro da Silva kepada Farhan Roslan. Selagi Farhan, tetapi haluan yang tertutup dan apakah keputusan yang tidak begitu jelas yang mau dilakukan oleh Farhan Roslan. Kita lihat gerak pelan ini, whistle ditiupkan, tetapi sebenarnya sepakat percuma diberikan oleh pengadil kepada pasukan Felda. Farhan sedikit menarik pemain pertahanan Felda seperti tadi. Itulah yang menyebabkan penjaga garisan mengangkat bendera dan memberikan sepakan percuma buat pasukan Felda. Ini dia pengesahan pemain gantian pasukan Kedah, Syafiq Ahmad. Kad kuning, sementara pegawai perubatan ataupun pasukan Kedah mahukan pemain mereka yang terbaring. Khairul Helmi Johari, ini Ramon Marcote, penolong jurulatih pasukan Kedah, bersama-sama dengan Nizam Azhar Yusof mengambil alih tugas yang ditinggalkan oleh Tan Cheng Ho, memberi arahan kepada pemain P. Rajesh. Apakah Rajesh akan masuk menggantikan pemain yang sedang dirawat itu? Rajesh sudah pun masuk. Dua pertukaran yang telah pun dilakukan oleh pasukan Kedah. Jangan ke sana, namun cuba dipintas di situ oleh Thiago Augusto. Walaupun sempat cuba dikawal semula oleh Bang Sung Hwan. Faris Daniel kepada Zahran Kranga. Masih lagi Faris Daniel, kuisan yang baik. Faris Daniel mengubah haluan sekarang ini, cukup buat kuisan, tetapi ada 4-5 pemain pasukan Kedah betul-betul di luar depan kotak penalti. Marah Liridon Krasniki. Kekasaran yang dilakukan oleh Faris Daniel dalam keadaan 10 minit masa biasa akan tamat. Perlawanan yang begitu terbuka sekali, saingan yang masih lagi sengit Akmal. Sudah tentulah ada amalan-amalan, ada tips, ada kepentingan yang harus diutamakan oleh pemain-pemain ketika genting ini. Ya, kedudukan yang cukup baik saya rasa untuk pasukan Kedah.
dan untuk pasukan Felda mereka perlu untuk menjaringkan gol lagi kerana kelebihan dua jaringan Kedah mungkin sedikit memberi keyakinan untuk mereka beraksi di tempat sendiri nanti. Dan sekarang saya rasa Felda perlu untuk melakukan serangan untuk menembusi pertahanan pasukan Kedah, mencari gol ketiga dan membawa bekalan yang lebih baik ke Alostar nanti. Baik, kawalan Zahran Krangga ke hujung sana. Felda cuba mengasah pasukan Felda yang menumbangkan JDT. Begitu gah sekali keputusan. Sensasi bola sepak tempatan di peringkat suku akhir kedua. Tetapi sekarang ini di aksi tempat sendiri berdepan dengan pasukan Kedah. Antara Cidiede yang cuba mencari Farhan, sedikit kekeliruan di kalangan pemain-pemain depan pasukan Kedah. Felda sudah tentulah mahu meneruskan dan membuktikan bahawa keputusan menyingkirkan juara Liga Super 2014-2015, juara Piala AFC pasukan JDT di Stadium Laken hari Sabtu yang lalu bukan nasib semata-mata. Ada kemampuan yang ingin terus ditampilkan, dikembalikan oleh pasukan Felda. Minit-minit akhir, separuh akhir pertama ini di Stadium Selayang. 2 sama, Kedah ada ruang 2 lawan 1 sekarang ini. Syafiq Ahmad menanti hantaran Cidiede yang ditujukannya tidak dapat disempurnakan, dipintas kembali oleh pemain-pemain Felda. Syarul Saad biarkan kepada Zahran Krangga. Masih lagi dia berlari, membuat satu pusingan, tolakan kepada Thiago Augusto. Sekali lagi Khairul Helmi. Akmal, tugas harus bekerja keras Khairul Helmi nampaknya. Ya, Kapten pasukan Kedah nampaknya bekerja keras dan beliau berjaya untuk menyekat kemarahan Thiago Augusto. Beberapa kali beliau berjaya mematahkan serangan-serangan pasukan Felda. Kesilapan pula di situ daripada Syazwan Tajuddin. Balikan penguasaan kepada pasukan Felda. Terus saja ke kotak penalti. Khairul Helmi sekali lagi buat clearance di situ. Fauzan Zulkifli sempat menguis kepada rakan sepasukan. Syarul Saad dirempuh daripada Syazwan Tajuddin. Masih lagi mengekalkan possession. Balik dulu ke belakang kepada Syukur Adan. Zahran Krangga mendada baik kepada Fauzan Zulkifli. Fauzan tidak sempat mengumpat di sana. Dikacau oleh Fahad Roslan. Dan sekarang ini hantaran daripada Muhammad Aizul Rizwan tidak begitu menembusi, tidak mendapat ruang yang sebenar, membolehkan Liridon Krasniki untuk Kedah. Cidiede menantikan Elah yang cuba dirangka di kalangan 2 pemain import. Farhan Roslan menolak pantas. Ini dorongan daripada Liridon kepada Cidiede, dikawal dengan mantap sekali oleh pemain import dari Serbia berusia 33 tahun, Bojan Miladinovic, meredakan keadaan pasukan tuan rumah Felda yang ingin juga membawa bekalan yang selesa. 2 sama Akmal dalam aksi timbal balik ini. 2 sama di tempat sendiri. Bolehkah ditafsirkan, diistilahkan sebagai selesa ataupun kelebihan yang jelas dimiliki oleh pasukan lawan? Saya rasa mungkin tidak selesa. Kita dapat lihat perlawanan suku akhir antara Felda dan juga JDT. JDT mampu untuk seri di Selayang, tapi di tempat sendiri Felda mampu untuk menewaskan JDT di tempat mereka. Jadi saya rasa pasukan Kedah juga perlu berhati-hati apabila bermain di tempat sendiri nanti. Mereka juga perlu untuk mengelak daripada dilakukan seperti Felda menewaskan pasukan JDT. Itu sudah pastilah antara ketidaktentuan, ketidakpastian dalam kancah bola sepak, baik di peringkat antarabangsa dan khususnya kemeriahan dan keracakan tradisi tersendiri Piala Malaysia. Pelawanan timbal balik, 2 pelawanan di tempat sendiri, di tempat lawan, 2 sama. Walaupun di atas kertas contoh juga yang boleh diambil pasukan Kedah sendiri, hanya seri 1 sama di tempat sendiri, tetapi bangkit di tempat lawan pasukan Kedah yang ingin melakukan pertukaran ketiga mereka. Ramon Marcote dan Nizam Azhar Yusof mengambil keputusan mengeluarkan pemain import, penjaring gol penyamaan pasukan Kedah pada minit ke-63. Gol yang sangat penting, gol yang dihasilkan dengan teknik yang menarik. Cidiede dikeluarkan dan memasukkan pemain berjersey nombor 8, itu Ahmad Syakir Ma'ari, seorang pemain yang berpengalaman, seorang penyerang, bekas penyerang pasukan Negeri Sembilan. Syakir Ali sudah masuk. Faris Daniel untuk pasukan Felda.
Permainan masih lagi terbuka dan seimbang. Helah dan skill yang mau ditunjukkan oleh pemain-pemain bintang import. Kuisan pemain gantian Syakir Ali sedikit saja lagi tidak begitu tepat. Dikawal oleh Syarul Saad. Dan sebelah kanan di sana masih lagi Syarul. Lambungan mencari Faris Daniel. Asakan yang baik daripada Muhammad Rizal Ghazali. Back kanan pasukan Kedah. Walaupun terpaksa memberikan lontar ke dalam. Satu lagi pertukaran yang dilakukan oleh pasukan Felda dengan memasukkan pemain berjersey nombor 26 Azni Zaidi Jamian. Muhammad Azman dan memasukkan pemain berjersey nomor 26 Azni Zaidi Jamian. Din Azman telah pun dikeluarkan. Zahrahan cuba mengawal. Ada 3 pemain pasukan Kedah. Rizal Ghazali mantap back kanan pasukan Kedah ini. Fazal Zulkifli midfielder baik rampas possession itu dirampas kembali oleh Rizal Ghazali. Tolakan yang akhirnya keluar memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Felda. Boyan kepada Syarul Saad, harus berhati-hati. Dispossess di sana Syarul Saad oleh Sandro da Silva. Masih lagi Sandro tergelicik. Whistle dibunyikan. Sepakat percuma pantas diambil. Liridon Krasniki mengacak, tidak mengambil percubaan. Tolakan yang menarik kepada pemain Syakir Ali merebat apa dan Boyan Miladinovic. Begitu penting sekali. Pasukan Kedah masih lagi mengasak mencari gol. Nampaknya pasukan Kedah minit-minit akhir pelanan ini. Liridon Krasniki ambil masa. Tolakan akhirnya dilakukan pada Farhan Roslan. Sandro da Silva. Puan baik daripada Syukur Adam, kapten pasukan Felda. Syukur cuba mencari Thiago Agusto. Sekali lagi bayangan dan kawalan yang mantap juga dipamerkan oleh kapten pasukan Kedah ini. Lontaran ke dalam untuk pasukan Felda. Belum lagi kata pengadil Muhammad Zohri Tajuddin. Pemenang perlawanan ini sudah semestinya menantikan apakah perhitungan kesudahan pertemuan dua pasukan gergasi Piala Malaysia bola sepak tempatan. Dua pasukan utama pasukan bola sepak tempatan selama ini, iaitu pasukan Pahang dan Selangor, dalam menentukan langkah final Piala Malaysia 2015 di Stadium Shah Alam pada 12 Disember nanti. Dua sama kedudukan masih terikat di Stadium Selayar. Tolakan Faris Daniel kepada Thiago Agusto. Lorongan Thiago ke sebelah kanan. Ada ruang. Angkaran sepakan yang tidak tepat. Sayang sekali, kecewa pemain pasukan Felda ini. Pemain gantian Azni Zaidi Jamian. Ya, hantaran yang baik daripada Thiago Agusto sebentar tadi, tapi Azni Zaidi Jamian mungkin tersepak tanah, itu menyebabkan bola hanya mampu untuk singgah di kaki tahanan pasukan Kedah. Farhan Roslan berdepan dengan Muhammad Aizul Rizwan. Masih lagi Farhan. Tidak terpaksa di belakang. Awal pada Rizal pada Liridon yang sudah pun menandatangani kontrak untuk terus bersama pasukan Kedah pada musim depan. Syazwan Tajuddin, defensive midfielder. Rizal Ghazali sekarang sibuk Ramon Marcote di kawasan teknikalnya menyaksikan satu lagi gerak yang cuba dilakukan oleh pasukan Kedah ini. Liridon Krasniki cuba diasak di situ oleh Syarul Saad dan sepakat cuma diberikan kekasaran yang dilakukan oleh Syarul Saad ke atas Liridon. Yang terakhir, lawan masa biasa di separuh akhir pertama ini. Stadium Majlis Perbandaran Selayar, debaran yang kami bawakan secara langsung kepada anda. Serangkaian televisyen Media Prima Berhad di TV 9 pada malam ini. Akan percuma yang bakal diambil oleh Kedah, Sandro da Silva. Nanti mengisyaratkan kepada rakan dengan gaya yang bersendiri 3 minit. Masa yang ditambah 2 kali pasukan Kedah bangkit setelah ketinggalan dalam perlawanan ini. Liridon mengambil masanya di kawasan penjuru dan akhirnya berjaya juga mendapatkan sepakan penjuru untuk pasukan Kedah.
Dan pemain Kedah perlu untuk melambatkan masa kerana hanya tinggal 3 minit masa kecederaan dan mereka sudah mampu untuk pulang dengan 2 jaringan di tempat lawan. Makanya keluar lontaran ke dalam untuk pasukan Kedah bagaimanapun malah sekali tidak dapat disempurnakan penguasaan sekarang ini untuk pasukan Felda. Minit-minit akhir, kesempatan yang semakin rumit dapat dirumuskan secara kasarnya dalam pelawanan ini. Pasukan Felda yang sememangnya tidak dapat dengan apa yang mereka lakukan menumbangkan pasukan JDT. Dia anggap pasukan pilihan, namun pada malam ini di Stadium Selayang sedikit kesukaran. Tugas yang masih lagi penuh berliku untuk pasukan Felda. Minit-minit akhir, sudah masuk minit ke-92. Clearance Boyan Miladinovic kepada Thiago Augusto, diasak kembali. Whistle ditiupkan juga akhirnya. Pengadil berikan sepakan percuma untuk pasukan Felda. Bukan pantas sekali lagi, seakan-akan sudah sinonim insiden-insiden ataupun gerak yang mau dilakukan secepat mungkin. Ini dia gerak pelan ini, rempohan daripada Rizal Ghazali ke atas Thiago Augusto. 2 gol yang telah pun dicari oleh penyerang dari Brazil ini, menantikan sepakan percuma yang akan diambil minit-minit akhir oleh Zahran Khan. Semua pemain Kedah berada dalam kotak penalti sendiri. Muhammad Firdaus, penjaga gol pasukan Kedah, menantikan rencongan Zahran Kangga, rempohan ataupun asakan yang bagaimanakah yang boleh dicipta di kalangan pemain-pemain pasukan Felda. Setidak-tidaknya sudah tentunya ingin mencari bekalan yang benar selesa, mencari kemenangan di tempat sendiri dalam pelawanan ini. Sarosan ada tandukan lonjakan akhirnya daripada Thiago Augusto tidak mendatangkan sebarang masalah kepada pasukan Kedah. Ya, mereka berjaya untuk bertahan dengan baik ketika ini. Pemain pasukan Kedah tidak dibolosi gol ketiga dan mereka, saya rasa cukup selesa dengan 2 gol di tempat lawan. Tapi apapun, dalam bola sepak mereka perlu juga berhati-hati bermain di tempat sendiri kerana pasukan Felda mampu untuk melakukan kejutan kerana mereka mempunyai pemain-pemain yang cukup berpengalaman mengharungi perlawanan-perlawanan yang besar seperti separuh akhir Piala Malaysia ini. Sudah tentulah di kalangan penyokong pasukan Felda boleh ataupun mau menitikan nama seperti Indra Putra Mahyudin ataupun Christy Jayasilan, 2 pemain tonggak yang tidak dapat diturunkan, tetapi serbuan yang pada awalnya pasukan Felda 2 kali mendahului dalam pelawanan ini. Tetapi Kedah pula memastikan ada sesuatu yang istimewa, masih 2 kali tampil bangkit untuk meningkat kedudukan. Jadi 2 gol di tempat lawan memang seperti mana yang dikatakan oleh Akmal, away goals, ledakan 2 gol di Selayang ini nyata berharga. Tapi pada masa yang sama, cabaran pasukan Felda belum boleh ditamatkan, masih lagi membara. The Fighters, walaupun asakan lewat ini sekali lagi dipintas di situ, gandengan yang mantap di antara Khairul Helmi Johari dan juga Bang Siung Wan. Berlaku sedikit rempuhan di situ, kesakitan Khairul Helmi Johari, kapten pasukan Kedah ini, kerana sakan daripada Thiago Augusto. Tindakan susulan apa yang berlaku selepas itu, kasaran yang dilakukan oleh Augusto ke atas Khairul Helmi. Kalau nak kata Khairul Helmi, ya Akmal Rizal ya barangkali antara calon utama sebagai pemain terbaik pelawanan ini. Ya, Khairul Helmi saya rasa calon yang boleh kita pilih sebagai pemain terbaik pelawanan malam ini kerana beliau berjaya mengemudi barisan pertahanan Kedah dengan baik. Beliau menyekat kemarahan Thiago Augusto kerana Thiago Augusto jika diberi ruang, beliau mampu untuk menjaringkan saya rasa 3 atau 4 gol pada malam ini. Ini perlawanan yang bagaimanapun agak sukar kerana agak berselera, maknanya pemain-pemain, ramai pemain-pemain memberikan sumbangan. Zahran Kangga juga dengan kerajinannya. Thiago Augusto menjaringkan 2 gol. Pemilihan pemain terbaik barangkali diputuskan bagaimanakah. Yang penting whistle penamat telah pun ditiupkan. 2 gol yang berharga di tempat lawan
Pasukan Kedah datang ataupun kekal di Stadium Selayang ini selepas aksi subuh akhir kedua mereka mendudukkan PKNS bangkit dua kali untuk mengikat kedudukan. Satu corak permainan yang masih lagi terbuka. Kata-kata akhir dari Akmal, dua sama pada malam ini menjelang babak separuh akhir kedua di Alostar nanti. Ya, aksi yang cukup menarik telah disajikan oleh kedua-dua pasukan pada malam ini dan kita mengharapkan satu perlawanan yang lebih menarik di Alostar nanti, dan kepada pasukan Kedah tidak perlu berasa terlalu selesa dengan dua jaringan kerana kita perlu akui Felda berjaya menewaskan JDT di Lakin, dan itu yang harus apa yang perlu dilakukan oleh kejuruteraan pasukan Kedah adalah untuk melakukan taktikal yang terbaik untuk mereka layak ke perlawanan akhir, dan juga Irfan Bakti seorang jurulatih yang mempunyai taktikal yang terbaik. Majlis Piala Malaysia masih lagi berterusan dengan keputusan akhir di Stadium Selayang. Felda United 2, Kedah 2.